Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Abang nak sampaikan dua cerita. Walaupun hanya dua cerita, tapi dua cerita dia memang menarik sangat-sangat. Memang cukup complete package. Memang sangat. Jadi sebelum tu Abang nak beritahu dalam video yang lepas, Abang ada cakap Abang nak beritahu sesuatu. Sebenarnya rakaman video yang lepas Abang dah buat 3 kali. Yang pertama, lupa nak tekan record. Yang kedua, mulut jalan dulu, suara datang kemudian. Sakit hati je tengok. Rakaman ketiga, waktu tu dah pukul 1.30. Gigih, tetap semangat. Sebab memang nak seronok nak ceritakan, sanggup buat sampai 3 rakaman. Dia punya seronok nak cerita tu. Jadi abang doakan sesiapa yang menonton video abang pada hari ini, hari akan datang dan juga hari-hari yang lepas dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan keselamatan dunia dan di akhirat, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diampunkan dosa dan moga-moga kita semua dianugerahkan syurga oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Abang nak tambah, moga-moga kita ke akhirat nanti boleh masuk syurga tanpa dihisap. Doa dulu yang penting kan. Amin ya Rabbal Alamin. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang lelaki namanya Badrul, berlaku pada tahun 1986 ke 1987 dekat Muar, di antara Parit Amal ke Parit Badrul. Walaupun abang tak pernah tahu Parit ni dekat spesifiknya dekat mana, tapi itulah lokasinya, daripada Parit Amal ke Parit Badrul. Pada tahun 1987-86 kawasan tu tak ada kereta, tak ada rumah, sebiji rumah pun tak ada. Kiri dengan kanan katanya penuh dengan rumpun buluh. Jadi selalu orang nampak penampakan kat situ. Pada waktu 1986, Badrul dia anak yang ke anak yang ke-6 daripada 8 keluarga, 8 adik-beradik, dia anak yang ke-6. Pada waktu tu bapak dia sakit tenat. 1986 bapak dia sakit tenat, dan disebabkan bapak dia sakit tenat, selepas tamatnya SPM dia tak sambung belajar. Walaupun dia ni memang jenis ulat buku, memang suka sangat baca buku, tapi dia tak dapat nak sambung belajar sebab dia tengok kesian mak dia menoreh sorang-sorang, ambil upah menoreh. Jadi dia pun lepas ambil SPM teruslah ambil upah menoreh dekat kebun orang. Dia ada abang dengan kakak kat atas, 3 kakak 2 abang, tapi semua dah kahwin, dah ada kehidupan sendiri. Lepas tu dia pula yang nombor 6, nombor 7 dengan nombor 8 adik perempuan dia masih lagi sekolah. Jadi dengan emak yang kerja sorang-sorang, bapak yang memang sakit tenat sampai tak boleh bangun. Jadi sebagai anak lelaki, kata Badrul, dia kena berkorban sesuatu. Moga-moga di masa akan datang Allah akan permudahkan urusannya, insya-Allah. Jadi dia kata bekerjalah dia untuk pagi memang dia kerja menoreh getah. Memang dia ambil upah menoreh dekat kebun-kebun orang. Kalau belah petang dia pula dia kerja dekat kilang perabot. Ya, dia start daripada pukul 3 petang rasa kalau tak silap abang, sampai pukul 10 malam dia kerja. Jadi pukul 10 malam tu dia balik. Jadi selalunya dia kerja seorang-seorang, tapi bila adik perempuan dia yang nombor 7 dengan nombor 8 dah habis sekolah, dia berdua pun tak sambung belajar. Terus bekerja dekat kilang perabot bersama-sama dengan Badrul. Tapi nak dijadikan takdir lah, Allah Ta'ala dah takdirkan. Lebih kurang pada tahun 1986 hujung-hujung macam tu, akhirnya ayah Badrul meninggal dunia. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ayah Badrul, moga-moga ditempatkan di kalangan yang beriman. Jadi tinggallah mak dia yang bekerja. Jadi untuk mengurangkan beban keluarga, Badrul dan 2 orang adik perempuan dia bekerjalah macam biasa dekat kilang perabot tu. Dan pada waktu siang dia pergi menoreh getah. Ceritanya adalah pada waktu dia kerja dekat kilang perabot. Dia masuk kerja pukul 3 petang dan habis pukul 10 malam. Sewaktu dia bekerja, sebelum adik-adik dia kerja sorang-sorang. Waktu pukul 10 malam dia balik kerja tu, dia tak pernah ada pengalaman apa-apa. Tapi cerita kali ini berkenaan dengan pengalaman adik perempuan dia. Pada hari kejadian, patutnya dia orang pergi kerja bertiga kan, Badrul dan 2 orang adik perempuannya, tapi salah seorang adik perempuannya demam. Jadi yang pergi kerja pada waktu tu Badrul naik satu basikal, lepas tu adik dia yang nombor 7 naik satu basikal membonceng dengan kawan dia. Jadi adik dia lagi seorang ada kat rumah, tak sihat pada waktu tu. Jadi diorang pergi kerja macam biasa, tak ada masalah, okey je. Cuma
Peristiwa ni waktu dia orang balik kerja. Pukul 10 lebih lah macam tu. Waktu dia tengah mengayuh tu, tiba-tiba si Badrul ni dia dengar adik dia bercakap-cakap dengan kawan yang diboncengkan tu. Dia cakap macam ni, "Weh," dia kata, "kau agak-agak ada lagi tak benda tu?" Lepas tu kawan dia cakap, "Alah, ada pun, bukannya heran pun. Orang, bukannya hantu." Waktu tu pukul 10 malam tau. Sekarang pukul 1 pagi. Dah lama abang tak sebut jam kan, pukul 1 pagi sekarang ni. Jadi kawan dia cakap, "Alah, nak takut apa? Orang kot." Dia kata, dengan pakai macam tu lah, nampak sangat tak seramnya. Jadi bila dengar macam tu, adik dia cakap, "Betul, aku pun tak seram. Melintas sebelah pun tak rasa apa. Bulu roma tak naik pun." Dia kata, "Tak seram pun." Jadi Badrul yang tengah mengayuh dekat sebelah pun tanyalah, "Apa benda yang korang cerita ni? Nampak orang bukan orang, real tak real ni?" Dia cakap, "Macam ni bang," dia kata. "Tadi kat depan nanti, abang akan nampak seorang lelaki, seorang manusia lah. Manusia yang pakai telekung," dia kata. "Lepas tu bila abang melintas depan dia, lepas tu dia punyalah mengilai-ngilai, olok-olok macam dia tu syaitan lah." Syaitan lah kan, makhluk alam sebelah lah, dia kata. Mengilai-ngilai menakutkan orang. Tapi dia tak nampak kaki dia jejak kat tanah, dia kata. Lepas tu dia pakai telekung mak dia. Memang sasar lah orang. Kalau benda yang daripada alam sebelah, mana ada pakai telekung bang, dia kata. "Betul juga," Badrul kata. "Tapi sebenarnya," Badrul tanya balik, "tapi sebenarnya budak tu siapa?" Lepas tu si kawan adik dia yang numpang sama-sama basikal tu cakap lah, "Sebenarnya bang, itu anak orang kampung sekian-sekian," kata. "Dia tu anak bongsu kepada keluarga tu, dan dia tu memang nakal. Lepas nakal pula, kadang-kadang dia ada sedikit kurang lah." Dia kata punya pemikiran dia agak kurang sikit. Jadi sebab itulah dia sukalah kacau-kacau orang, dia kata. Lepas tu Badrul tanya, dekat mana korang berdua selalu nampak yang lelaki bertelekung tu?" Tu yang dia beritahu, di antara parit, abang lupa parit apa. Nanti awal-awal tadi abang ada sebut parit Aman dengan parit Bakri. Lebih kurang lah abang pun tak ingat sangat. Parit Aman dengan parit Jawa lebih kurang. Dia kata, dekat situ lah bang jalannya. Situ kan gelap, banyak pokok buluh. Dia nyuruk lah dekat celah-celah pokok buluh tu. Tergelak-gelak. Badrul lah, kesian budak tu. Korang ni tak payahlah. Kurang-kurang kalau dia terkejutkan korang olok-olok lah macam terkejut. Dia kata, bagilah hiburan pada dia. Dia bukannya sihat sangat, dia kata. Tapi adik Badrul dengan kawan dia macam, "Tanahlah bang, biarlah dia, bukannya betul sangat." Jadi dia pun teruslah berkayuh. Bila dah nak sampai dekat kawasan yang dimaksudkan tu, daripada jauh Badrul dah nampak budak lelaki bertelekung tu dengan kawan dia sebelah. Tapi Badrul tengok yang satu bertelekung, yang satu macam real aja sebab nampak baju putih, rambut kan. Jadi Badrul pun kayuhlah laju-laju, zoom melintasi kawasan tu. Maksudnya melintasi depan budak lelaki tu. Bila Badrul melintas, budak tu pun angkat telekung tu jerit. Ha ha ha, macam tu, buat macam makcik rockers kan. Jadi Badrul dah tahu benda tu, dia buat macam terkejut je. Dia terus je lah ke depan. Bila dia dah terus ke depan, agak-agak lebih kurang 5 ke 10 meter, tiba-tiba dia dengar budak tadi yang menjerit mengilai tu bertukar suara. Dia menjerit, "Hantu, tolong, hantu." Waktu tu Badrul nak toleh, tapi macam, "Lantak engkau lah. Tadi kau takutkan orang, padahal muka kau kena takutkan," dia kata. Jadi budak tu dah menjerit-jerit kat belakang. Badrul tak toleh. Tiba-tiba dekat sebelah Badrul ada satu basikal kemain laju, zoom melintas dia. Bila dia tengok basikal tu melintas, rupanya adalah kawan kepada adik dia yang mengayuh basikal. Dia orang kan membonceng 2 orang kan. Adik dia membonceng dengan kawan dia. Yang adik dia dah tak ada kat mana, dah hilang tak ke mana. Tapi yang si kawan naik basikal tu meluncur memotong Badrul. Tapi dia bukan berkayuh 2 belah kaki. Dia berkayuh sebelah kaki, yang sebelah kaki lagi berkayuh ke tanah. Faham macam mana awak cakap Maksudnya kaki sebelah dekat atas basikal, sebelah lagi kaki dekat tanah, mengayuh-ayuh macam sambil tolak, komel laju lagi, sampai kan Badrul yang bawa basikal laju pun terkejut bila dia melintas. Lepas tu budak tu zoom terus sampai dekat tiang lampu, duduk bawah tiang lampu. Bila dah duduk bawah tiang lampu, baru Badrul perasan adik dia tak ada. "Weh,
adik aku mana? Dia kata, tu kat belakang tu. Jadi Badrul pun tengoklah, tolehlah ke belakang. Bila dia toleh ke belakang, dia tengok adik dia tengah terguling-guling. Lepas tu dia tengoklah dia kenapa nak berguling-guling, jatuh basikal mungkin. Jadi adik dia tu bangun, bila bangun tak sempat nak bersihkan badan, tak sempat nak betulkan baju, adik dia terus berlari, melompat atas basikal Badrul, dia tepuk belakang abang dia, bang jalan, laju. Jadi Badrul tak sempat nak pandang belakang, Badrul terus kayuh selaju-lajunya sampai dekat bawah lampu sebelah budak yang tadi tu, yang duduk kat bawah lampu tadi kan. Jadi bertiga-tiga lah ni duduk bawah lampu. Lepas tu Badrul tanya, korang kenapa tiba-tiba mengayuh basikal dengan sebelah kaki, lepas tu yang seorang lagi tergolek kat belakang ni tu. Dia kata, tu adik dia cakap, bang abang tak nampak ke tadi? Dia, nampak apa? Aku nampak budak bertelekong tu tadi, perangai macam 3 suku je. Lah, dia kata, sebelah budak tu abang nampak tak? Dia kata, nampak perempuan rambut panjang, lepas tu bajunya lusuh. Abang tak tahu tu apa? Lepas tu Badrul macam blur-blur, hantu ke? Dia kata, iyalah, itulah makcik rocker. Sekata abang tak perasan. Yang menjerit minta tolong cakap hantu-hantu tu budak yang pakai telekong tu lah. Kita orang bila dengar budak tu menjerit kata hantu-hantu sambil pakai telekong, kita orang pandanglah belakang. Sekali tengok makcik rockers bang tengah terapung-rapung. Itu yang saya terjatuh bila si pembawa basikal tu berkayuh dalam keadaan tak tentu arah. Saya terjatuh ke belakang, yang dia terus memecut abang tunggu dekat bawah lampu elektrik. Baru Badrul perasan. Jadi Badrul pun jengah-jengah lah juga kat tempat lokasi yang dia kata tu, tapi kawasan tu gelap lah, dia orang sekarang bawah lampu. Lepas tu Badrul cakap, tak ada pun, kata, korang perasan je kot? Dengan tak perasan, berdua-dua, yang 2 orang tu memang nampak. Sebenarnya Badrul nampak, cuma dia tak naklah takutkan adik dia dan juga kawan dia. Jadi dia kata, tak ada apa-apalah. Jadi kita macam mana sekarang ni? Kita nak tunggu ke kat sini? Jadi Badrul kata, adik dia cakap lah, memang tak nak tunggu, tapi diorang takut sebenarnya sebab selepas jalan depan diorang tu, jalan yang diorang akan lalui itu pun gelap juga, tak ada lampu. 1987 agaknya kurang lampu kot kat jalan. Abang pun tak pastilah, kan abang ingat lupa masa tu abang sekolah rendah lagi. Jadi abang tak pernah keluar malam kot, jadi abang tak tahu ada lampu ke tidak. Jadi dia kata, nak buat macam mana ni, takkan nak tunggu, kata Badrul. Tu Badrul kata, apa kata kita terus ke depan dan kita selawat banyak-banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Jangan putus zikir teruskan, jangan putus. Jadi moga-moga Allah bagi pertolongan dan kita akan selamat. Jadi waktu diorang mula-mula nak berkayuh tu, tiba-tiba memang nak kena kan, dekat depan diorang tercegat benda putih melayang-layang. Keras. Badrul kata dia keras kat situ, dah tak tahu nak buat apa. Yang adik dia dengan kawan dia memang lagilah terus menggigil-gigil tak tentu arah. Nampak benda putih tu terhuyung hayang. Dalam hati Badrul, la ilaha illallah, tadi kat belakang kau ada, ni kat depan kau ada juga, macam mana ni? Aku nak balik rumah kalau nak tunggu dekat tempat yang sama. Sekarang dah dekat pukul 11 dia kata waktu tu. Jadi dia ambil keputusan duduk dekat bawah lampu tu, tapi dia tunggu benda tu datang. Sebab benda tu terhoyong hayang datang. Bila dah makin dekat, waktu tu Badrul dah tak tahan, Allahu Akbar. Itu je yang dia ingat, dia Allahu Akbar kuat-kuat. Sekali benda tu sampai, pergila Pak Cik naik basikal, tak bawa lampu picit, pakai baju putih. Memang cari naas nak menakutkan orang. Waktu Pak Cik tu sampai dekat bawah lampu, bunyalah lega hati Badrul. Jadi Pak Cik tu tanyalah, korang ni buat apa duduk tercegat kat sini? Lepas tu dia cakap dengan Pak Cik tu, dia orang nampak benda yang melintas. Pak Cik tu cakap memang kawasan ni agak keras, jadi Pak Cik pun kagum korang boleh lalu kat sini. Jadi ini adalah kenangan yang sangat-sangat memori, kata Badrul. Dan bila dah sudah daripada peristiwa tu, dia orang pun balik rumah. Dan sejak daripada tu kecoh jugalah
di kalangan kawan-kawan tentang Badrul, adik dia dan juga kawan adik dia terserempak dengan makcik Rockers. Dekat parit mana abang lupa nak, abang ingat parit Ajim ke apa, nanti betulkan balik abang. Yang awal-awal tadi abang dah sebut, lepas tu bila nak sebut sekali lagi abang dah lupa dah parit yang mana. Jadi itu adalah pengalaman yang pertama Badrul berhadapan dengan makcik Rockers. Cerita yang kedua disampaikan oleh Faikah, berlaku dekat Kampung Batu 1 Temerloh. Bila berkenaan dengan tempat memang susah abang nak ingat. Lagi-lagi tempat dengan nama tempat. Ui, tahun 1979. Jadi cerita pertama pun dah lama, cerita kedua ni lagi lama. 1979. Lama betul cerita kali ni. Dekat Temerloh, Kampung Satu Batu. Lebih kurang macam tu lah. Faikah cerita. Tapi ini bukan pengalaman Faikah, tapi pengalaman mak dia. Dan mengikut cerita Faikah, benda ni sangat-sangat famous sampai masuk dalam surat khabar. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang cerita ni, 1979 dekat kampung satu batu dekat Temerloh, boleh komen-komen kat bawah. Dia kata sampai masuk surat khabar. Cerita dia macam ni. Pada malam tu, dia kata 1979 ni, waktu tu dia orang buat makan-makan lah sedikit, macam kenduri lah, kenduri doa selamat, keluarga Faikah ni. Bila kenduri doa selamat, macam-macam lah masak, macam-macam lah makan ni. Kenduri kecil-kecilan je lah untuk keluarga je, macam-macam masak lah. Jadi antara masakan dia adalah masak sambal. Dia kata masak sambal ikan bilis memang sedap gila, dia kata waktu tu. Jadi mak dia ni yang paling banyak makan, sebab mak dia memang suka sambal. Lebih kurang pukul 4 pagi, tiba-tiba mak dia sakit perut. Mak dia sakit perut, ajaklah ayah dia teman. Waktu tu memang dah nak pergi dah ni, sebab mak dia kata dah ada memulas-mulas. Pada waktu zaman tu, mana ada tandas dalam rumah, tandas semua luar rumah. Boleh kata 5 ke 10 meter ke belakang rumah selalunya tandas-tandas dekat kampung ni. Kampung ni kampung kat Temerloh, Kampung Satu Batu. Batu 1 lebih kurang. Jadi mak dia sakit perut dah, memang nak memulas-mulas, minta ayah dia teman. Ayah dia ni pun berlengah-lengah lah bangun. Waktu ayah dia tengah berlengah-lengah bangun tu, tiba-tiba seluruh kampung dikejutkan dengan suara mengilai dan ketawa pada masa yang sama bertindih sekuat-kuatnya dalam kampung tu. Mengikut cerita Faikah, seolah-olah macam kita pasang mikrofon mikrofon pula, pasang earphone dekat telinga. Seolah-olah makcik Rockers tu bagi mengilai dengan menangis-nangis tu dekat mikrofon. Kuat gila, bergema kampung tu. Dalam mak dia nak terbuang, bapak dia nak teman, bila dengar macam tu termasuk balik, tak jadi nak buang. Dah masing-masing tarik selimut, dengan bapak tarik selimut, mak tarik selimut. Waktu tu Faikah terbangun sebab bunyi suara tu memang kuat, kata Faikah. Faikah pun terbangun, dia kata adik-beradik dia semua terbangun. Jadi bila terbangun tu, dia tengok mak dia, kenapa mak dia kata mak dia sakit perut sangat-sangat, dia nak membuang, tapi dengar bunyi macam ni tak ada siapa berani. Kalau abang buang aja dalam plastik. Tapi zaman tu ada plastik tak? Mungkin buang atas kertas. Tak kisahlah, asalkan buang dalam rumah. Bukan buang dekat tandas luar. Jadi dah macam tu keadaannya, tak jadilah berak. Lebih kurang pukul 3. Pukul 3 abang salah cerita. Bila dah naik pukul 4, waktu tu masih lagi tau. Masih lagi, kena bayangkan kita bayangkan dia punya menjerit dengan mengilai bertindih-tindih. Sekejap mengilai, sekejap menjerit, sekejap mengilai. Daripada pukul 3 sampai menjejak pukul 4. Sampai pukul 4 benda tu senyap. Bila senyap, mak dia punya sakit perut datang balik, memulas-mulas. Jadi dia cakap dengan bapak dia, bapaknya tolonglah teman dah sakit perut ni. Bapak dia pula, kata Faikah, memang jenis yang tak berapa nak berani. Abang faham perasaan bapak dia. Okay, kita sejiwa. Pakcik, kita sejiwa. Pakcik atuk. Kita sejiwa. Saya faham perasaan pakcik kita. Jadi waktu tu bapak dia tak nak teman mak dia. Lepas tu mak dia minta tolong anak-anak dia pula. Anak-anak pun dah lagi lah. Kalau bapak dah tak berapa nak berani, anak-anak lagi lah macam tikus corot. Corot lah kan, memang tak berapa berani lah. Dah mak dia sakit perut sampai mak dia sedih. Mak dia kata, ni mak nak buang dekat dalam rumah lah ni, korang tak nak teman, biar mak berak kat sini juga. Tapi dah buat macam mana, mak kan takkanlah nak kotorkan rumah sendiri.
Tiba-tiba Faikah nampak mak dia pergi kat pintu dapur. Lepas tu dia tanyalah, mak nak buat apa mak? Bapak aku tak nak teman, korang tak nak teman, biarlah mak sorang-sorang pergi ke bilik, ke tandas belakang, mak buang, dia kata. Mak tak takut ke mak? Tak kisahlah, tak tahan dah ni, takut ke takut, lain cerita lah. Jadi mak dia pun keluar daripada pintu, tutup pintu, terus mak dia berlari sampai ke tandas. Lari memang tak tengok kiri kanan, memang kepit habis dah, susuk masuk dalam tandas, tutup tandas. Bila tutup tandas, dia lepaskan semua hajat. Lepas semua hajat, dia cebok lah. Lepas habis cebok, tiba-tiba baru mak dia nak keluar je daripada tandas, benda tu datang balik, suara tu mengilai balik. Dia kata mengilai, menangis. Dan jadi disebabkan tu mak dia tak berani nak keluar daripada tandas. Jadi mak dia dengar bunyi suara tu sangat dekat dengan tandas dia, macam seolah-olah tepi tandas kuat sangat, dia kata. Jadi mak dia pun carilah lubang dekat dalam tandas tu. Kalau tandas papan zaman-zaman dulu yang ada 5, 10 meter, 10 kaki kat belakang rumah tu, memang binaan dia tak berapalah sangat perfect, tak berapa sangat kedudukan papan dia tak adalah rapat sangat. Jadi adalah lubang dekat kawasan belakang tandas tu kecil. Jadi mak dia mengintai kat situ, intai, tak nampak apa-apa pun, intai lagi. Sebab waktu tu bunyi suara dengan mengilai tu silih berganti, bersambung-sambung, bertindih-tindih, tak berhenti. Jadi mak dia tengok, rupanya ada satu pokok, kalau tak silap dia tulis kat dalam email tu, pokok ketapang. Pokok termeluh ke pokok ketapang lah? Pokok ketapang. Dia kata pokok ketapang tu tinggi sangat. Dekat atas pokok ketapang tu ada seorang perempuan. Dan dialah yang menjerit, mengilai, dia jugalah yang menangis. Cumanya kedudukan pokok tu dengan tandas, dengan lubang tandas tu memang sangat dekat. Jadi si emak ni boleh nampak macam mana keadaan perempuan tu. Waktu dia menangis, muka dia jadi hodoh gila, berkerut-kerut, berdarah-darah, terkopik-kopik, mata tersembul keluar. Tapi bila dia mengilai, muka dia salah. Waktu dia mengilai, muka dia hodoh. Tapi waktu dia menangis, muka dia jadi sangat cantik. Sangat cantik. Memang nampak sayu, nampak sedih je dia. Menangis-nangis, bercucur-cucuran air mata. Memang nampak sangat sedih. Tapi bila dia mengilai, terus bertukar. Daripada yang tadi putih jernih muka dia, terus bertukar jadi hitam, terkopik-kopik, mata merah tersembul keluar. Jadi mak dia tunggu, mak dia tengok aja benda tu, menangis gelak gitu. Jadi nak keluar takut kalau mak dia keluar dia gigit kan, tak pasal-pasal mak dia kena gigit dengan hantu pula. Jadi mak dia ni, mak Faikah ni duduklah dalam tu, duduk lama tandas tu, sampailah benda tu terbang, tak tahu ke mana, hilang dekat atas pokok ketapang tu, memang dah tak ada. Jadi mak dia buka pintu, tak ada apa-apa lah kat depan pintu. Mak dia buka pintu, lari selaju-lajunya sampai dekat rumah. Dia rempuh terus pintu rumah. Rumah tu pintu dia disendal je lah, tak adalah dikunci. Disendal, masuk dalam rumah, tutup pintu, pergi kat katil tidur, tarik selimut balik. Sempat bapak dia tanya, sempat cebok tak? Dia kata, sempat mak dia kata. Teman tak nak, komplain tahu je. Jadi bila mak dia tarik selimut, sambung balik bunyi tu, menangis, menjerit, mengilai, menangis, mengilai, sampai ke memang bergema. Dan Faikah pun katanya dia, disebabkan dia terlalu ngantuk, dia dah tak hirau lah benda tu nak menjerit, mengilai lah, aku dah ngantuk sangat ni. Dan dia tidur sampai dah subuh, dia terbangun, mak dia kejutkan dia sembahyang subuh, dah tak adalah bunyi tu. Jadi besok paginya, bila orang-orang kampung berjumpa dekat kedai-kedai makan, dekat pasar, semua orang dengar cerita ni. Semua orang dengar suara ni, suara yang menjerit dengan mengilai ni. Dan sampaikan pemberita datanglah kampung tu, kampung Batu 3, Batu 1, datang kampung tu, bagi temu ramah, tanya dekat ramai orang kampung tentang peristiwa ni. Masuk dalam surat khabar 1975. Kecoh cerita ni dekat Temerloh, Pahang.
Terima kasih sangat-sangat sebab dah menonton cerita yang abang sampaikan, pengalaman daripada dua orang yang berbeza, dan pengajaran yang bagus adalah walaupun untuk cerita yang pertama, walaupun kita berhadapan dengan situasi jalan gelap, lepas tu macam tu, janganlah kita dengki-dengki orang kan dengan berpakaian seperti telekung, olok-olok nak menyamar sebagai hantu. Sebabnya kalau kita buat macam tu, kita seolah-olah mencabar alam sebelah supaya mereka rasa tercabar, dan lepas tu dia akan munculkan diri dan kita pula yang huru-hara lepas tu. Dan cerita yang kedua itu adalah satu fenomena. Mungkin makhluk alam sebelah tu dalam keadaan yang gundah gulana ke, bergaduh dengan ahli keluarga ke. Dalam alam sebelah pun ada ahli keluarga dia juga kan. Jadi mungkin dia bergaduh dengan ahli keluarga kot, sedih gembira, tu yang dia menjerit nangis. Jadi mungkinlah itulah. Jadi itu adalah satu fenomena yang luar biasa. Terima kasih sangat-sangat menonton video abang kali ini. Terima kasih juga pada yang dah membeli baju yang abang jual dan juga sambal yang abang jual. Cuma baju yang abang jual belum lagi abang sempat buat untuk versi muslimah, tulisannya dialihkan. Tulisan nak dijadikan cerita dialihkan, itu belum sempat abang buat. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Nanti abang akan sharekan rakaman waktu abang buat charity derma tu, hasil daripada jualan baju tu, hasil derma tu abang hadiahkan kepada rumah orang-orang tua. Terima kasih sangat-sangat dah membeli baju yang abang jual. Terima kasih sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula abang minta maaf hari ni dua cerita sebab abang rasa cerita ni dah cukup kuat untuk, walaupun pendek tapi seronok nak didengar. Okey, jumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.